صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والسyakirin. Marilah kita buka acara kita pada pagi yang penuh berkah ini dengan membaca Ummul Furqan Al-Fatihah. Di sini, kami mengambil kesempatan juga untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada pengetua, mudir, ustaz dan ustazat yang telah membimbing kami untuk menjayakan acara kami pada pagi yang indah ini. Maka dari itu, marilah kita dengar sepatah dua kata sambutan dari Ayahanda Mudir Pondok Madin Darussalam Puteri Pulau Pinang, Ustaz Ahmad Syarif bin Thohir. Dengan segala hormat kami mempersilakan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati pengurusi ahli pengurusan jemaah sekolah Datuk Muhammad Farid bin Sa'ad, semua ahli jawatan kuasa, pengurusi Pondok Madin Darussalam Pulau Pinang, para waris semuanya, ustazah dan juga anak-anakku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kami boleh membuat program biidznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah persiapan pelajar-pelajar untuk menampilkan persembahan ini insyaallah cukup baik. Ini mengambil masa 1 bulan kurang lebih latihan, dan inilah hasil jerih payah atau hasil daripada kerjasama pelajar-pelajar semua dalam menampilkan persembahan. Jadi saya mungkin tak perlu memberikan ucapan yang panjang-panjang. Saya apresiasi usaha pelajar-pelajar dalam buat persembahan, dan saya juga berterima kasih kepada tuan dan puan yang sudi hadir dalam program pagi ini. Semoga boleh menikmati persembahan dari pelajar-pelajar sempurna Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And after this, we are inviting the Chief of Management Congregation, Datuk Dr. Sebaya Haji Muhammad Farid bin Sa'ad, to deliver his speech and to officially open this wonderful agenda. We welcome him to the stage. Terima kasih Ananda Pengajar Majlis, yang saya hormati Ustaz Syarif selaku mudir, barisan dan kuasa jemaah mentadbir Pondok Madin Darussalam, khususnya ibu-ibu, bapa-bapa yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah SWT kerana diberikan kepada kita semua kesihatan, kelapangan masa untuk hadir bersama pada pagi ini dalam program khas dari pelajar untuk para waris mereka semua. Alhamdulillah. Tuan-tuan sedia maklum, pada satu ketika saya hampir membatalkan program ini kerana mendapat surat daripada Jabatan Pendidikan Pulau Pinang mengarahkan semua sekolah supaya tidak mengadakan sebarang program yang bersemuka dengan pelajar. Saya pun baca yang tu semua, saya kata okeylah, kita cancel lah. Ada 2 parent kot, 2 waris yang masuk dalam grup tu, bila saya kata cancel. Satu yang saya terkejut bila disebut kata baju pun dah beli dah. Saya pun tak tahu dia pun beli baju dah. So saya tengok pada itu, kalau ada baju dah beli dah, baju dah beli dah, bermakna mau tak mau kita langsungkan juga program ini. Dan alhamdulillah, saya amat kita bersyukur dan mengalu-alukan tuan-tuan dan puan semua untuk hadir bersama pada pagi ini. Saya melihat kesungguhan pelajar kerana 2-3 minggu yang sudah mereka sibuk dengan peperiksaan percubaan. Cuma yang saya perhati betul-betul dia praktis ni dalam 3 hari minggu ni dan Isnin, Selasa, Khamis, mereka batalkan semua kelas, membuat persiapan. Jadi kalau tuan-tuan tengok semua ni yang segala gantung-gantung di bunga-bunga apa semua ni adalah hasil kerja para pelajar semua. Saya pun kagum dengan usaha mereka. Ini menunjukkan bahawasanya dengan sedikit panduan daripada tenaga pengajar, anak-anak kita mampu melakukannya. Yang tuan-tuan mesti maklum, yang form 1 tu yang sekarang form 2 okey,
Yang budak yang tingkatan 1 ni, mereka masuk bulan Januari, Februari. Bulan 3 dah PKP, 4 PKP, 5 PKP, 6 PKP. Bulan 7 masuk balik. Bermakna 7, 8, 9, 10, 3 bulan. Kerana 2 bulan dulu mereka tak sempat pun nak belajar secara bersemuka. PKP sama lagi 3-4 bulan baru ni. InsyaAllah perempuan nanti di akhir program ini tentu akan diberikan keputusan perjumpaan mereka. Dan saya minta Ustaz juga beri peluang kepada tuan-tuan untuk melapan ke masa lepas pada program ini untuk mengiringi pelajar berjumpa dengan Ustaz-Ustazah, cuba memahami bertanya khabar, tanya tentang pelajar, tentang pelajaran mereka kepada Ustaz-Ustazah. InsyaAllah saya minta mereka untuk memberi kerjasama secara honest dan jujur, menceritakan apakah kelemahan pelajar, apa kelebihan pelajar, dan tuan-tuan juga boleh membuka cadangan untuk mereka. Kerana bagi saya, pondok ini adalah pondok bukan saja untuk mendidik mereka belajar, tetapi saya juga mahu mereka menjadi anak-anak yang bijak, yang pandai, yang berkebolehan, yang bila mereka keluar nanti, mereka ingin merupakan pemimpin dalam masyarakat. Sebab itulah dalam program ini ada panduan sedikit daripada Ustaz-Ustazah, selebihnya itu ada berusaha mereka sendiri. Dan saya melihat semalam pukul 5 petang dia buat persembahan rehearsal, saya kagum dengan persiapan mereka. Ini kita barulah tahun yang kedua. Mudah-mudahan selepas ini apabila mereka menjadi pelajar terima nanti, mereka juga lebih baik daripada kita. Tuan-tuan, saya telah pun maksud tadi saya telah bagi kertas ketua perempuan. Ini adalah hasrat untuk kita membuat perubahan. Saya cuba nak bagi tahu kepada tuan-tuan, Tun Haji Ramli yang sebelah ni kiri kanan saya tuan-tuan, beliau adalah salah seorang daripada ahli lembaga pentadbir pondok ini. Beliau adalah seorang pernah menjadi pengetua Benefit School, pernah menjadi pengetua matrikulasi di Kuala Batam, dan hari ini alhamdulillah beliau bersama kita, dan juga bersama kita juga Ustaz Bakri. Ustaz Bakri ini saya ambil dia sebab dia speaker sikit, sebab dia ni dibesarkan di Mekah, belajar di Mekah. So bahasa Arab dia tu bukan bahasa Arab kita lah, bahasa Arab orang pasal lah kot, no? Dan beliau juga telah pun melihat persembahan anak-anak awal tahun ini, melihat bagaimana pencapaian mereka dalam mengurus bahasa Arab ini. Dan beliau juga seorang yang belum masuk lagi, beliau juga seorang pemenang, pernah memenangi anugerah penulis khat terbaik di Mekah. Ini insyaAllah Ustaz dia boleh berkongsi cara penulis khat dengan pelanggan kita. Dan turut bersama saya adalah Tuan Haji Zainal, orang yang lama bersama kita dan merupakan pengurusi penduduk di kampung ini. 3 orang di sini, yang lain tak main lagi. Salah seorang juga adalah isteri saya sendiri. Beliau kata Assalamualaikum warahmatullahi. Dia tak boleh main dulu Syah Alam, tak sempat nak main. Ada kelas online lagi besok di hari semalam pada lagi. Dan seorang lagi saudara Mak Yazid. So ini apa pasal jabatan pentadbir. Dan kami bermusyawarah baru ini, kami nak mengubah 2 benda. Satu, nama pondok. Dulu kita panggil Pondok Moden Darussalam Pulau Pinang dalam bukan Puteri. Kenapa Puteri? Kerana ini adalah pondok yang kedua di bawah Pondok Moden Darussalam Pulau Pinang, yang pertama ditubuhkan di Tasik Gugong. Mereka dah form 4, mereka dah 4 tahun dah. Kita baru 2 tahun. Jadi sebabkan ada kekeliruan daripada segi bila saya dah pergi mesyuarat dan sebagainya, ada kekeliruan antara Pondok Moden Darussalam Pulau Pinang dengan Pondok Moden Darussalam Pulau Pinang Puteri. Jadi kami bermesyuarat memutuskan untuk mengubah nama. InsyaAllah kita alhamdulillah kita dah buat permohonan kepada Mahkamah Islam. Kita akan menukar kepada Pondok Moden Lestari, ataupun dalam bahasa Inggeris Lestari International Lestari Islamic Boarding School LIPS. Ini yang logonya ni. Logonya ini direka khas oleh Ustaz Syarif lah. Ada 2-3 logo yang cadang, kami pilih yang ini nampak modern sedikit. Lestari Ilmu Islam dan Masyarakat. So ini logo baru kita, dan insyaAllah pada bulan Januari kita akan guna pakai sepenuhnya logo ini dan nama Pondok Moden Lestari. Okey, itu yang kita rasa satu keputusan yang besar bagi untuk masa depan pondok ini.
Kemudian tuan-tuan sedia maklum bahawa sebenarnya kalau dulu kita semua berimpit di rumah arwah mak saya dulu tu, di belakang mak saya tu. Hari ini 12 kita telah berpindah ke asrama baru. Mengambil kira keterangan pelajar yang tahun depan, kita akan buat satu lagi asrama. Ada di dalam gambar-gambar yang disediakan ini. Kita akan mengubah, ada dua bangunan sekarang ni kosong, asalnya tempat peliharaan cendawan. Kita akan ubah, dan alhamdulillah pihak JAKIM telah pun memberikan kepada kita 50,000. Tetapi jumlah keseluruhan pembinaan adalah 110,000. Jadi saya buat keputusan berdasarkan dengan angka yang ada ini, saya akan buat separuh dulu yang akan mendapatkan asrama dan juga bilik mandi. Satu lagi asrama bilik mandi. Yang satu lagi bangunan dia 2 bangunan. Bagian depan tu kita nak buat satu kelas dan juga kantin pelajar. Tapi disebabkan kita kekurangan kewangan, kita akan mula dulu dengan asrama dulu. Itu yang paling penting sekali. Dan insyaAllah tuan-tuan perempuan, kalau tuan-tuan perempuan ataupun ada kenalan-kenalan yang berhasrat untuk menjumbang, menginfak dan sebagainya, bolehlah menjumbang untuk pembinaan, melengkapkan blok asrama dan juga bilik kelas dan juga kantin pelajar. Saya rasa ini akan memberi keselesaan kepada para pelajar kita, insyaAllah. So ini saya minta tuan-tuan, kalau ada yang lapangan itu boleh buat bahan kepada kawan-kawan di luar sana untuk turut menyumbang bagi boleh menyiapkan kita menyiapkan asrama ini. Tapi walaupun saya dapat keputusan dengan duit yang ada, saya akan mula dulu asrama kerana Januari tahun depan kita akan beri masukan pelajar lagi, insyaAllah. Tuan perempuan yang keduanya, perempuan saya juga minta di sahabat tuan perempuan juga untuk mewar-warkan kepada kawan-kawan yang ada anak yang berhasrat untuk join kita. Ustaz, borang ada ni? Ada. Nanti kita akan bagi borang tu sama borang gunakan borang yang telah disediakan ataupun guna maklumat dalam WhatsApp yang kita hadirkan tu boleh pas kepada para pelajar yang lain, bapa yang lain untuk turun. Kita nak cari maksimum 20 orang sahaja. Maksimum 20 orang sahaja untuk tahun depan. Tahun ini kita form 1, form 2 kita ada 5 orang. Form 1 ada berapa? 8 orang. So tahun depan kita akan ambil 20 orang sahaja. InsyaAllah. Saya tak mahu ramai-ramai saya takut nanti kelang kabut bersihkan dan sebagainya. Tapi nanti tuan-tuan boleh melihat boleh melihat pencapaian mereka setelah berada beberapa bulan di sini. Dan nanti juga tuan melihat juga bagaimana penguasaan bahasa Arab mereka, bahasa mereka dan sebagainya. Sebab ini merupakan usaha berterusan daripada kita dan kita mahu yang terbaik. Mereka ni beruntung daripada anak saya sendiri. Sebab masa saya duduk di sini, anak saya duduk di Syaram, saya tak jumpa mereka daripada asrama. Tapi anak perempuan ni saya nampak hari-hari. Paling kurang pun saya hai-hai bye-bye dengan mereka lah. Tapi saya nampak dari mereka membesar depan mata saya. So mereka sebagai macam anak saya sendiri dah. Dan saya mahu yang terbaik daripada mereka. Dan baru ni saya jumpa orang pelajar, dia kata dia nak jadi apa ni lepas pada ni? Dia kata jadi doktor. Wow. Kita betul tak? Kita betul saya jadi doktor. Yang ni pelajar ni pun dia diam-diam tak beritahu dekat saya. Rupanya dia pun dah hafaz 30 juzuk dah. Tapi form 1. Tapi dia ni keep rahsia, dia tak rahsia, tak beritahu. So insyaAllah saya akan pastikan dia akan diberi peluang seluasnya untuk menjadi seorang doktor. Saya telah berjumpa dengan beberapa kawan-kawan untuk memikirkan bagaimana boleh pelajar pondok ini mengambil mata pelajaran sains. Sebab kalau nak belajar dari doktor ni, dia kena ada sains, dia kena biologi. So respect sikit, insyaAllah kita akan cuba memenuhi kehendak dia. Kalau itulah kehendak dia. Walaupun dia sebab dia form 1, mungkin lepas ada 2-3 tahun mungkin dia akan buat fikiran. Tapi insyaAllah saya mahu supaya anak-anak kita yang keluar dari pondok ini akan dapat masuk ke universiti. Itu matlamat saya. Tidak ada seorang pun yang keluar dari pondok ini yang akhir SPM saya tidak. InsyaAllah. Sebab itu saya perlukan orang perempuan untuk bersama dengan kami. Nanti dalam tempat boleh seperti saya kata Ustaz Syarif semalam, berterus terang dengan parent. Supaya parent tahu anak ni lemah mana, subjek mana dan sebagainya. Sebab nanti tuan-tuan lepas ini tuan-tuan boleh keluar outing, tolong bagi nasihat.
Di sekolah mereka hanya boleh mengajar, mereka, tapi untuk beri semangat kepada mereka adalah tuan-tuan perempuan semua. So tolong kami, bantu kami untuk bantu anak-anak perempuan semua. Perempuan itu larikan daripada saya, dan saya berharap saksikanlah persembahan anak-anak mereka, anak perempuan ini. Dan saya lihat mengambil kesempatan, terima kasih kepada Ustaz Syarif dan Ustazah Dini. Ustazah Dini mana? Ustazah Dini mana? Ustazah Dini belakang tu. Ini pun daripada Gontor, enam dari Gontor. Ustaz Dini, Ustazah Hanis di Saris. Li. Ini orang Johor dia. Betul kan? Orang Johor. Dan suara Ustazah mana? Boleh tak sihat? Oh tak sihat. Tu tak macam pusida ini. Oh dekat rumah. Ada pusida saja daripada Ustazah? Ada. So saya katakan okeylah, Ustaz baca Quran, Ustazah baca puisi, saya pun akan baca puisi juga. Ini semua ambil bahagian. Tahun depan mesti ada persembahan daripada parents. Saya pilih-pilihlah tahun depan. Satu ada persembahan daripada pun kita nak buat juga, supaya kita akan mempersembahkan sebagai keluarga yang besar, keluarga Pondok Modern Lestari, insyaAllah. Perempuan, itulah dekat daripada saya. Dan dalam Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan program peringatan Majlis Peringatan kepada Rasul pada kali ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara